Assalamualaikum, selamat sejahtera semua pelajar. Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Okey. Baik, minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran bagi pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan bagi tingkatan 4 di bawah tajuk pendidikan kesihatan. Okey, minggu ini kita akan lihat kepada tajuk keselamatan. Okey. Baik. Sebelum kita mulakan kepada pembelajaran tajuk yang kita nak lihat pada hari ini, kita lihat dahulu kandungan pembelajaran dia, standard pembelajaran, apa yang akan kita belajar dalam tajuk keselamatan. Okey, yang pertama, okey, kita akan lihat ataupun menerangkan kepada maksud dan juga jenis pemerdagangan manusia. Okey, kemudian yang kedua, kita nak lihat dan cuba menjelaskan kepada situasi-situasi yang boleh menyebabkan seseorang individu itu berisiko untuk menjadi kepada mangsa pemerdagangan manusia. Kemudian setelah kita melihat kepada maksud, jenis dan juga situasi-situasi yang berisiko, kita akan cuba membincangkan bersama-sama bagaimana untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Okey, so kita nak lihat kepada pengenalan dia terlebih dahulu kepada tajuk hari ini, iaitu berkenaan dengan keselamatan. Baik, konsep keselamatan ia merupakan satu isu hak asasi manusia yang diberi perhatian oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Keselamatan Insan. Okey, ialah salah satu hak asasi manusia dan juga hak sejagat tanpa mengira kedudukan dan juga etnik dalam kehidupan seseorang. Okey, baik, kemudian salah satu kegiatan yang mencabar kepada hak asasi keselamatan dan kemanusiaan adalah satu bentuk jenayah yang dipanggil sebagai jenayah pemerdagangan manusia. Ia semakin berbahaya, semakin banyak berlaku. Okey, kemudian pemerdagangan manusia ini merupakan satu jenayah yang serius yang melanggar kepada hak asasi manusia yang melibatkan hampir semua negara di dunia. Okey, kes-kes ini telah berlaku di kebanyakan negara, boleh dikatakan di seluruh negara. Menurut kepada Akta 670 yang berkaitan dengan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan juga Anti Penyeludupan Migran tahun 2007, pemerdagangan manusia iaitu merujuk kepada perdagangan, jual beli dan juga perniagaan yang melibatkan migrasi ataupun pergerakan manusia secara haram. Antaranya adalah berlaku eksploitasi kepada golongan manusia yang miskin dari negara-negara dunia yang ketiga, keluarga-keluarga miskin, ataupun dari segi eksploitasi melalui tenaga kerja. Isu-isu seperti ini, isu hak asasi manusia, ini memerlukan kemahiran kecekapan dari segi psikososial untuk menjaga keselamatan diri agar terselamat daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Okey, sumber yang dipetik adalah dalam akta, adapun daripada Akta 670, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Okey, baik. Itu adalah sedikit pengenalan kepada tajuk yang akan kita lihat kepada hari ini, iaitu berkaitan dengan pemerdagangan manusia melalui 3 isi-isi penting ini, iaitu melalui tawaran kerja yang lumayan, perhambaan dan juga melalui sempadan negara. Kita akan lihat secara lebih terperinci pada yang berikutnya. Baik, yang seterusnya kita lihat kepada pemerdagangan manusia. Okey, pemerdagangan manusia ini juga kita boleh panggil sebagai perhambaan pada zaman yang moden. Iaitu perdagangan yang melibatkan
kepada pergerakan ataupun migrasi, pergerakan manusia secara haram. Okey, antaranya contoh-contohnya adalah seperti aktiviti buruh paksa, pekerja-pekerja yang telah dipaksa untuk melakukan pekerjaan, kemudian perhambaan, pelacuran, dan juga keldai dadah. Okey, bagaimana cara pemerdagangan manusia ini dilakukan? Okey, cara pemerdagangan manusia melibatkan kepada pengambilan, merekrut, membawa, memindah, menggunakan unsur paksaan dan juga kawalan kuasa, melakukan penculikan secara kekerasan, penipuan, mangsa dianiaya, dieksploitasi, serta penjenayah menggunakan kedudukan bagi tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, baik. Pemerdagangan manusia ini terbahagi kepada beberapa jenis kategori. Kita akan lihat kategori-kategori tersebut. Okey, kategorinya terdapat 6 jenis. Okey, yang pertama eksploitasi dari segi seks, iaitu mangsa-mangsa yang dieksploitasi ini akan diperdaya, dijanjikan dengan janji-janji yang menarik, janji-janji palsu, sehinggalah mereka ini tersedar, mereka ini ditipu dan dijadikan pelacur. Okey, kemudian yang kedua, bagi buruh paksa dan juga pengabdian domestik secara paksa. Okey, ini pula mangsa-mangsa ini akan dibawa ataupun diseludup dari dalam atau keluar negara, dengan tujuan untuk dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah, buruh-buruh kasar, ataupun menjadi pengemis. Pengemis tu hasilnya akan diserahkan kepada majikan dia, bukan dapat kepada orang yang mengemis tersebut. Okey, kemudian yang keempat, pemindahan organ, kategori yang seterusnya. Bagaimana ia dilakukan? Mangsa akan diculik, kemudian akan dibunuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk organnya diambil, kemudian akan diniagakan di pasaran gelap. Okey. Kemudian kategori yang berikutnya, pemerdagangan bayi. Okay, semua bayi yang terlibat dalam kategori ini, bayi ini akan diseludup dan dijual di pasaran gelap, pasaran yang haram, dengan harga yang tinggi mengikut kepada permintaan pelanggan yang memerlukan. Kemudian yang kategori yang terakhir, iaitu keldai dadah. Keldai dadah ini dia akan diperdaya dengan tawaran-tawaran yang menarik, yang mewah, upah yang tinggi, untuk keluar negara, tanpa menyedari bahawa mereka ini telah melakukan kesalahan dengan melakukan penyeludupan dadah tanpa sedar. Itu adalah 6 kategori bagi pemerdagangan manusia. Baik, kemudian yang seterusnya kita nak lihat kepada situasi yang berisiko, menjadikan seseorang itu mangsa pemerdagangan manusia. Baik, pemerdagangan manusia ni kebiasaannya akan disebabkan ataupun berpunca daripada masalah ekonomi, kemiskinan keluarga, masalah keluarga, desakan hidup, ketidakstabilan politik, ancaman-ancaman sosial dan juga bencana alam. Selain itu juga peluang-peluang pekerjaan, mobiliti sosial, keselamatan, lokasi strategik serta kesamaan budaya dan bahasa. Ini juga turut menjadi kepada penyebab berlakunya migrasi ataupun pergerakan dan juga pemerdagangan
manusia. Okey, baik. Situasi yang pertama kita nak lihat di sini iaitu melalui tawaran kerja di luar negara. Okey, bagaimana ia berlaku? Okey, tawaran-tawaran kerja yang ada di luar negara kebiasaannya akan ditawarkan dengan gaji yang tinggi dan juga tarikan ekonomi yang stabil. Di samping itu, keinginan melakukan anjakan kepada perubahan kepada diri mereka ataupun kehidupan mereka, yang ini akan menjadi risiko kepada mangsa pemerdagangan manusia. Tawaran kerja dengan gaji yang tinggi, kemudian janji-janji tarikan ekonomi yang lebih stabil, ingin mengubah hidup dengan lebih baik, itu yang dapat dikesan, dapat dilihat akan menjadi risiko kepada mangsa penipuan ini. Kemudian yang kedua, kurang pengawasan daripada pihak keluarga ataupun ibu bapa. Berlaku kecuaian ibu bapa dan juga ditambah dengan anak-anak yang kurang mempunyai ilmu pengetahuan. Ini yang akan dijadikan peluang kepada sindiket-sindiket pemerdagangan manusia ini untuk memanipulasi keadaan tersebut, sehingga menyebabkan mereka ini mudah menjadi mangsa kepada sindiket penculikan dan juga pemerdagangan. Kemudian yang ketiga, kurang pengetahuan tentang isu pemerdagangan manusia, tidak mengambil tahu keadaan semasa, isu-isu semasa yang berlaku pada zaman sekarang. Individu-individu seperti ini kurang pengetahuan tentang isu ini, mereka tidak sedar. Ini akan menyebabkan mereka mudah mempercayai dan terpedaya dengan sindiket antarabangsa seperti ini. Sindiket ini akan menyalahgunakan visa-visa pelajar dan juga visa pelancongan dengan tujuan pergerakan ataupun migrasi dari sesebuah negara ke negara yang lain. Okey, kemudian yang keempat, penipuan. Okey, bagaimana ia dilakukan? Penjenayah ini, mereka ni akan menyamar menjadi sebagai ejen untuk mencari pekerja, iaitu ejen buruh, dan mereka akan menipu mangsa dengan pelbagai tawaran-tawaran yang menarik di tempat baru. Okey, akhirnya mangsa ini akan mula bergerak, berhijrah, terpaksa mengikut arahan ejen tersebut, terutamanya akan menjadi kepada hamba-hamba seksual, kedai-kedai dadah, dan juga akan menjadi pengemis. Manakala bagi situasi yang kelima, konflik yang berlaku dalam negara, contohnya seperti berlaku peperangan di sesebuah negara. Sebagai contoh, konflik keagamaan dan juga etnik yang berlaku di Myanmar. Ini yang menyebabkan rakyat di negara tersebut yang berketurunan Rohingya, mereka ini menjadi mangsa pelarian, manakala peperangan yang berterusan berlaku di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara seperti Yemen, Syria, Jordan dan juga Palestin. Ini juga membuatkan rakyatnya melarikan diri, bergerak ke negara yang lain, ke Asia Tenggara, Eropah, serta terpaksa bekerja dengan upah yang terhad dengan tujuan untuk meneruskan hidup, tetapi telah dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian berlaku juga situasi seperti perkahwinan kontrak, iaitu satu kontrak perkahwinan dirunding oleh individu lain selain pihak yang berkahwin, atau tanpa penglibatan dan persetujuan mereka. Mereka ini akan diperdaya bagi tujuan untuk menjalankan kegiatan pelacuran. Okey, sedikit info tambahan. Sejak tahun 1948, PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat, ataupun Universal Declaration of Human Rights, telah menghasilkan satu dokumen perundangan yang pertama, dan ia bersama-sama dengan International Covenant on Civil and Political Rights, serta The International Covenant and
of Economic, Social and Cultural Right, merupakan kumpulan undang-undang antarabangsa yang memberi kuasa kepada organisasi antarabangsa untuk melindung hak asasi manusia, termasuklah dari segi keselamatan dan juga kebebasan melakukan aktiviti di muka bumi. Okey, baik. Kemudian di Malaysia, laporan keselamatan di Malaysia melaporkan bahawa pemerdagangan manusia terdiri daripada warga negara Malaysia dan sebahagian besar terdiri daripada warga asing, iaitu daripada 20 jenis kewarganegaraan di rantau Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Pasifik. Kebanyakan mangsa pemerdagangan manusia ini terdiri daripada warga negara Indonesia, Thailand, China, Filipina, Myanmar, Nepal, India, Bangladesh, Vietnam dan juga Cambodia. Okey, itu yang dilaporkan di Malaysia. Baik, kemudian yang seterusnya kita nak lihat pula kepada cara bagaimana untuk kita mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Okey, yang pertama adalah melalui peranan ibu bapa. Baik, peranan ibu bapa ni penting. Ibu bapa perlu mengawal aktiviti anak-anak agar tidak terperdaya dengan orang yang tidak dikenali ataupun orang yang baru dikenali. Ibu bapa perlu memainkan peranan, mengambil tahu dengan siapa anak-anak mereka bergaul, mempunyai rakan dan sebagainya. Okey, kemudian ibu bapa juga mesti menjelaskan berkenaan dengan bahayanya pemerdagangan manusia supaya anak-anak ini mempunyai kesedaran tentang bahayanya pemerdagangan manusia ini. Kemudian ibu bapa juga membuat aduan kepada pihak berkuasa jika berlaku aktiviti-aktiviti yang dirasa mencurigakan yang berlaku di kawasan tempat kediaman masing-masing. Manakala bagi individu yang bekerja di luar negara, perlulah sentiasa berkongsi perkembangan diri dengan ibu bapa atau keluarga supaya kejadian-kejadian ini dapat dielakkan. Okey, baik. Kemudian cara yang kedua, sentiasa berwaspada dengan tawaran-tawaran gaji ataupun tawaran-tawaran yang terlalu menarik. Okey, sindiket-sindiket tempatan ataupun sindiket antarabangsa, mereka menggunakan pelbagai jenis taktik. Taktik mereka ini berubah-ubah mengikut kepada keadaan semasa. Mereka bijak. Bukan sahaja tawaran gaji yang lumayan, bahkan mereka ini juga menipu dengan janji-janji palsu seperti memberi skim pemberian rawatan perubatan percuma, cuti tahunan yang panjang, peluang melancong rumah percuma dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menapis kebenaran iklan pekerjaan di internet. Ini peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan. Pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Peranan kerajaan perlulah menapis iklan-iklan pekerjaan yang ada di internet, sama ada dari dalam ataupun luar negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa iklan-iklan seperti ini ataupun iklan-iklan yang dipaparkan adalah sahih, supaya individu-individu yang memerlukan pekerjaan tidak teraniaya, tidak ditipu ataupun tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang ingin melakukan jenayah ini. Baik, kemudian yang keempat, iaitu peka dengan maklumat. Individu yang ingin bekerja di luar negara, mereka perlu peka dengan pelbagai maklumat yang penting, terutamanya mencari maklumat-maklumat pekerjaan tentang syarikat, tentang tempat bekerja tersebut dan sebagainya, supaya dapat maklumat yang terperinci, yang tepat, supaya tidak mudah ditipu, tidak mudah dieksploitasi. Okey, berhubung terus dengan syarikat-syarikat yang dinyatakan. Okey, baik. Kemudian yang kelima, melalui kempen-kempen kesedaran. Kempen kesedaran yang berbentuk pendidikan serta kesedaran terhadap anti pemerdagangan manusia dan juga penyeludupan migran perlulah dijalankan secara berterusan
di sekolah IPTA dan juga IPTS, kerana ini adalah sasaran-sasaran utama kepada penjenayah-penjenayah untuk mencari mangsa mereka. Peranan kepada media sosial juga perlu diberikan untuk menyebarkan kempen-kempen kesedaran tentang bahayanya pemerdagangan manusia. Kemudian yang seterusnya, berwaspada dengan orang yang baru dikenali, terutamanya daripada media-media sosial yang pada ada zaman kini. Elakkan daripada memberi maklumat kita kepada orang lain, contohnya seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah. Okey, jangan mudah untuk berikan maklumat-maklumat ini kepada orang yang baru dikenali. Dikuatiri akan disalahgunakan data-data tersebut dengan tujuan yang tidak baik. Okey, baik, itu pembelajaran yang kita dapat lihat pada minggu ini. Okey, saya harap semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika ada sebarang persoalan, boleh tanyakan kepada saya di bahagian Google Classroom ataupun di bahagian chat. Jika tak ada apa-apa soalan, kita akan teruskan dengan soalan latihan untuk hari ini.